Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muqaddimah, dia janjikan ada 4 fasal. Sekarang ini kita fasal yang ketiga. Menyentuh tentang faslun, satu fasal fi berkenaan dengan asnafi, jenis-jenis i'rabil isim, jenis-jenis i'rab isim. Wahia, jenis-jenis itu ada sebanyak 9 jenis asnafin. Jenis-jenis itu ada 9. Okay, sekarang ini saya bagi inilah. Ini kita i'rab isim. Berkenaan dengan isim saja, kalimah kita ada 3 kan? Kalimah kita ada 3, isim, fi'il, harf. Oleh kerana bahasa Arab ni kalimah dia berubah di bahagian belakang. Terutama sekali berlaku kepada isim. Nombor 2, berlaku kepada fi'il. Tak banyak, hanya fi'il mudhari' aja. Dan harf tidak langsung berubah. Baris belakang dia tu langsung tidak berubah. Jadi sempena dia banyak ni perubahan, maka kita letaklah tajuk besar dia, i'rab isim. Perubahan belakang huruf, iaitu perubahan baris pada belakang huruf isim. Perubahan tu kadang kita namakan dia raf'un, kadang kita namakan dia nasbun, kadang kita namakan dia jarrun. Isim lah kan, kita ambil contohnya Zaid. Zaidun, rajulun. Zaid ataupun rajul ni kadang-kadang dia berubah dengan istilah rafa', kadang-kadang dia berubah dengan istilah nasab iaitu Zaidan, kadang-kadang dia berubah dengan istilah jar iaitu Zaidin. Bila berubah ni, bila dia masuk dalam ayat. Terutama sekali bila masuk dalam ayat. Dan dia akan termasuk dalam part of speech lah. Parts of speech. Dia akan terdedah kepada bahagian-bahagian kalam. Kalam tu, Zaid is standing in the room. So Zaid subject, ini predicat, ini preposition, ini verb to be. Ini semua nama-nama grammar dia lah. Kita panggil parts of speech. Samalah juga dengan bahasa Arab. Cuma bahasa Arab ni dia berubah baris. Masalahnya, yang ni tak berubah baris kan? Kita tengok, Zaid is standing in the room. Kalau kita kata, I look at Zaid. Saya melihat Zaid kan? So Zaid mana ada berubah? Duduk depan ke ataupun I beat Zaid. Zaid kena pukul kan? Masih lagi Zaid juga. Yang ni selepas preposition kan? Tetap Zaid juga. Arab tak gitu. Arab Zaid ni akan jadi Zaidun is standing in the room. Yang ni I look at Zaidin. And di sini I beat Zaidan. Arab dia kena berubah. So Zaidun ni tadi, ini case rafa'. Zaidin case jar. And then Zaidan case nasab. Parts of speech. Kita klasifikasikan dia dalam kalam dia tu, kita asing-asingkan dia ni nama apa dalam istilah grammar kan. So untuk bahagian rafa' ni, kalau dia jadi fa'il, dia jadi pelaku perbuatan, kita masuk dalam grup ni. Kalau dia jadi mubtada', sini mubtada' kan, Zaid is standing, subject. Mubtada' artinya, kalau bahasa Inggeris kita ada is, ada are, ada was, ada were. Itu mubtada' khabar. Kalau dia jadi mubtada', contohnya Zaidun qaimun.
Ini Zaid is standing, kan? So Zaid mubtada. Kita mulakan dia. So masuk dalam grup rafa' ni. Kemudian khabar, kan? Khabar Zaidun qa'imun. Ini khabar, kan? Tengok baca dengan rafa' kan? So letak grup ni. Contoh lagi isim kana, kan? Kana. Cukup kita kata mubtada pun tak apa dah, sebab kana pun asal dia, isim kana pun asal dia mubtada juga, kan? Asalnya. Contohnya isim kana, kan? Sini kalau kita bubuh isim kana sini. Kana Zaidun qa'iman, kan? So kana Zaidun qa'iman. Tengok. Selepas kana pun rafa'. So maknanya isim kana pun masuk dalam rafa'. So ini yang main-main dia lah. Ataupun khabar. Tengok, ini pun khabar juga. Khabar, kan? Sebenarnya cukup kita kata khabar je. Tapi kalau kita perincikan lagi, khabar inna dan akhawat-akhawatnya. Khabaru inna wa akhawatuha. Khabar inna dan saudara-saudaranya. Inna wa anna lakinna pun semua tu, kan? Khabar dia contohnya kita buat ayat inna Zaidan qa'imun. Tengok, sini baris selepas inna baris atas. So masuk sini. Yang ni khabar inna, kan? So masuk grup sini. Masuk grup rafa' ni. Jadi melalui pengamatan ahli bahasa, dia dapati kalau yang jenis bari hadapan macam ni, bari hadapan ni, kebanyakannya bila suatu isim tu jadi pelaku perbuatan. Ataupun kalau tak ada kata kerja, dia jadi mubtada khabar. Mubtada khabar. Kemudian mubtada khabar tu kalau dimasuki oleh anasir-anasir fi'il nakis seperti kana, asbaha dan sebagainya, kan? So dia panggil isim kana, isim asbaha, isim adha. Kemudian kita dapati dalam jumlah mubtada khabar ni kalau dimasukkan inna, selepas inna yang asalnya mubtada tu dia dinasabkan, kan? Tapi yang ni kekal dengan rafa'. So kita kata ini khabar inna. So khabar inna masuk dalam grup rafa'. Kemudian yang jenis Zaidan ni, bagi atas ni, kan? Zaidan. Bila dia jadi Zaidan? Bila dia jadi dalam part of speech tu. Macam sini, kan? I beat Zaidan, kan? Saya pukul Zaid. So Zaid kena pukul. Jadi orang Arab tengok, rupa-rupanya sesuatu yang kena, perbuatan tu kalau dikenakan ke atas sesuatu, maka kita baca dengan nasab. Kita baca dengan dan, lan. Maknanya kita bagi ataskan dia. Jadi, dia kata, semua jenis maf'ul, semua jenis objek bagi kata kerja. Maf'ulun. So, maf'ul banyak dalam bahasa Arab ni. Kalau objek tu, maf'ulu bihi. Contohnya, aku melihat, kan? Ra'aitu Zaidan. Tak ada orang Arab baca Ra'aitu Zaidun. Tak ada orang Arab baca Ra'aitu Zaidin. Jadi dia nampak, dia kata tengok-tengok ni sesuatu yang menerima kesan perbuatan, dia masuk grup nasab ni. Letak situ. Salah satunya maf'ulun bih. Objek. Yang kedua, maf'ul fihi. Ataupun kita panggil zorof. Zorof. Katalah, Ra'aitu Zaidan sobahan. Aku lihat Zaid in the morning. So in the morning tu dia tak buat fi sobah. Kalau fi sobah tu ada huruf jar, kan? Dia buat sobahan. Sobahan, yang ni morning, kan? Morning menunjukkan waktu. Yang ni perbuatan ini dilakukan, maf'ul, kan? Dilakukan fihi, dalamnya. So dalam zorah ni lah, dalam sobah. So biasanya kalau orang Arab bila dia bercakap perbuatan tu berlaku bila, maka dia akan nasabkan. So bila dia nasabkan, kita kata, letak grup ni lah. Masuk dalam grup ni lagi. So maknanya mana-mana yang kita jumpa kalimah tu kalau dia menerima kesan perbuatan maf'ulun bih, kita masuk dalam grup nasab. Maf'ulun fihi, makna dia jadi zaraf. Adverb lah dalam bahasa Inggeris. So adverb. Adverb of time, adverb of place. Mana perbuatan tu berlaku bila? Time. Perbuatan tu berlaku di mana?
Place. Jadi adverb dalam bahasa Arab dia panggil maf'ul fihi. Maf'ul fihi. So maf'ul juga kan? Satu lagi maf'ul lahu, kerana. Dia tengok, saya datang kerana memuliakan Zaid. Ikraman. Jitu ikraman. Ikraman li Zaid. Aku datang untuk memuliakan Zaid. Orang Arab ni, kita perhatikan, kalau dia kata datang untuk apa? Buat untuk apa? Untuk memuliakan, untuk takliman, mengajar ke? Kalau guna masdar, so dia orang akan nasabkan. So kita nak yang ni aja. Mana kalau baca bagi belakang tu dengan bagi atas, so kita akan masuk dalam grup ni lah. Cuma kita bubuh gelaran je lah. Ini gelaran untuk menunjukkan dilakukan perbuatan lahu ni untuknya, itu baginya, itu kerananya. Li ajlihi. Dilakukan perbuatan kerana dia. Ni kan, perbuatan jitu ni, mari ni, dilakukan kerana ni lah, kerana untuk memuliakan. Dia tak perlu tulis li, untuk. Tak perlu lagi. Dia just bagi hatah aja. Untuk masdar tu dia bagi hatah aja. So jadilah maf'ul li ajlihi. Dan banyak lagi lah. Hal, tamyiz, kemudian yang khabar-khabar ni tadi kan. Ni, khabar kana kan. Khabar kana kan Zaid kita baca Zaidun. Kana Zaidun. Sini kita baca qaiman kan. Dan banyak lagi lah. So guru-guru yang kita baca bagi hatah ni dalam ayat, semua kita masuk dalam bahagian nasab. Jadi kalau kita nak kata satu kalimah tu nasab ke tidak, kita tengok dia ni masuk dalam grup mana ni. Hal ke, tamyiz ke, maf'ulun bih ke, maf'ulun fih ke, maf'ul lahu ke, maf'ulun bih ke. So asalkan mana-mana satu aja kita kata nasab. Yang ni pun mana-mana satu dia ni kita kata rafa'. Mana kalimah tu rafa'. Kalimah tu nasab. Kita boleh guna istilah rafa', kita boleh guna istilah marfu'. Kita boleh guna istilah mansub. Kita boleh guna istilah majrur. So untuk jar ni pula, orang Arab perhati ada dua aja. Dua faktor aja dia jadi bagi bawah. Zaidin ni. Zaidun jadi Zaidin. Dua faktor aja. Selepas harfu jar. Contohnya B kan. Plus Zaid. Jadi B Zaidin. Ataupun dia jadi mudhafu ilaih. Makna dalam bahasa Inggeris yang memiliki. Yang memiliki. Guna of. Ataupun apostrophe S. Possession. Pemilikan. Contohnya kalau kita kata kereta Zaid. Kereta sayyarah. Kan? Kereta. Kemudian Zaid. So bahasa kita senang aja. Kereta Zaid. Tak ada baris apa-apa. Arab tak begitu. Sayyaratun. Kalau kita nak kata kereta Zaid, dia akan hilang tanwin. Tapi Zaid itu yang memiliki bahagian tu, kita akan baris kasrahkan dia. Makna kita jarkan dia. Hanya ada dua faktor ni aja. Mana untuk masuk grup jar ataupun grup majrur. Grup jar ataupun grup majrur. Jadi kalau kita tak nak hafal pun, kalau kita ada carta seperti ini, kita boleh berpandukan carta ni lah untuk klasifikasikan dalam rafa' ke, nasab ke, ataupun jar ke. Contohnya, kalau dia jadi fa'il, rafa'. Kalau dia jadi fa'il, marfu'. Kalau dia jadi mubtada', rafa'. Kalau dia jadi mubtada', marfu'. Sama aja. Dia jadi khabar, rafa'. Ataupun istilah lain, dia tu marfu'. Kalimah tu. So tanda dianya bunyilah tadi bunyi. Bunyi dong 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 ton 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 ton. Bunyi bagi hadapan tu. Tak kira lah bertanwin ke ataupun tidak bertanwin. Okey, untuk grup ni pula kita tengok dalam kalimah tu. Dia bagi apa? Kalau kita tak reti, kita tanya ni, orang ni dia baca bagi apa ni? Oh, kalau dia baca bagi hatah, ertinya mesti salah satu ni. Sama ada dia tu maf'ulun bih ke, dia tu maf'ulun fihi ke, dia tu maf'ul lahu ke, dia tu hal ke, dia tu tamyiz ke, dia tu khabar kana ke. Jadi kalimah tu, kalau nama dia, title dia dalam grammar kita panggil dia nasab. Dia berkeadaan nasab.
Sama ada kita nak guna istilah nasab ataupun kita kata mansub, dinasabkan. Dia telah dinasabkan. Okay, satu lagi kita tengok satu ayat yang panjang. Kita tengok yang mana bagi bawah. So yang bagi bawah tu, dia ada dua aja kemungkinan. Satu selepas huruf ja. Yang kedua dia jadi mudhafu ilaih. Maknanya kalau kita ada of kan. The car of Zaid. Kalau kita guna of sini, artinya yang selepas of. Yang ni kena bagi bawah. Tapi kalau kita guna Zaid's car, sebelum S tu lah. Sebelum S tu. Tapi binaan bahasa Arab dia macam ni. Baru boleh nampak. Kalau binaan macam ni, bukan binaan bahasa Arab. Ni possession kan? Pemilikan. So bahasa Arab ni, i'rab ni aja. Kalau kita dah faham ni, rafa' ni berapa jenis ada. Nasab ni berapa jenis ada. Ja ni berapa jenis ada. Dah, khalas. Itu aja. I'rab. Yang lain tu tambahan-tambahan je. Baik. Sekarang ni, kalau dia tu jadi fa'il, dia jadi rafa'. Dia mubtada', dia jadi rafa'. Dia khabar, dia jadi rafa'. Dia isim kana, dia jadi rafa'. Dia khabar inna, dia jadi rafa'. Rafa' tu ialah keadaan dia. Tapi yang di segi kita dengar, kita lihat, itu benda kan kita nak tengok. Itu harakat kita bagi. Harakat dia. Yang ni keadaan dia. Kalau orang sakit kan. Keadaan dia, kita nama sakit dia tu sakit apa? Sakit darah tinggi. Contohnya kan. Tapi simptom dia apa? Nak tengok simptom dia. Simptom dia pening lah. Nampak tengok pening dia pening. Nampak tengok kan. Ataupun demam campak lah. Keadaan dia sakit tu, itu dia panggil demam. So tanda dia nya, tanda dia. Demam campak. Ada bintik-bintik tu. Itu tanda demam dia. Itu harakat dia lah. So harakat tu lah dhammah. Kadang-kadang dalam bentuk tanda ni, tanda bagi rafa' ni. Tanda bagi rafa'. Dia tu fa'il dah. So bila dia fa'il, kita kata dia masuk dalam grup rafa'. So rafa' ni mesti ada tanda dia kan. Tanda dia banyak. Tanda yang special dia nya ialah bagi dhammah. Selain daripada tu, alif. Maknanya tak ada harakat lah. Selain daripada tu, wow. Tak ada lah. Bagi dhammah. Kalau huruf, yakni jenis kalimah yang tidak mempertimbangkan baris. Misalnya mempertimbangkan wow. Tanda bagi rafa'. Okey, sekarang ni, dia nak tunjuk kepada kita, apakah jenis-jenis isim yang dirafa'kan. Jenis-jenis isim yang dirafa'kan. Isim kan jenisnya banyak. Ada yang ada waw di belakang, ada yang tak ada waw di belakang, ada yang mati di tengah, ada yang guna idhafah, ada yang tak guna idhafah. Jenis-jenis isim tu. Jadi jenis-jenis isim itulah maknanya kalau isim tu dia masuk dalam grup rafa', tapi tanda dia macam mana? Kalau dhammah ni berapa jenis isim yang baris belakang dia boleh jadi dhammah. Berapa jenis isim? Kita nak kenal isim ni. Kalau isim contohnya Zaidun kan, mestilah dia masuk dalam grup mana ni? Grup jenis isim yang mana? Ataupun dalwun. Ini grup mana kita nak masuk ni? Ataupun rijalun. Ni grup mana kita nak masuk ni? Kita nak masuk grup mana? Rijalun kan bagi hadapan kan? Tapi dia dhammah. Dalwun bagi hadapan juga kan? So dia dhammah. Zaidun bagi hadapan juga kan? Dia dhammah. Tapi yang seumpama Zaid ni kan banyak. Jadi mesti ada satu nama khusus yang mewakili semua jenis yang serupa dengan Zaid. Sama juga dengan Dalwun. Ada waw belakang tu kan? Zabiyun. Ada ya belakang tu kan? Waw dengan ya ni huruf sakit. Masalah huruf sakit ni. Orang sakit ni kadang-kadang kena potong, kena buang, kena cocok, kena macam-macam sakit ni. Jadi bahasa Arab macam tu juga kalimah dia. Kalau ada huruf sakit, dia kemungkinan akan ditukar, akan dibuang. Ciri-ciri huruf yang sakit. Kalau huruf ni, belakang ni dan huruf yang sehat, sejahtera. So maknanya semua kalimah-kalimah yang ada huruf yang sehat-sehat, yang tak sakit, kita masuk grup Zaid. Kalau kalimah yang ada huruf sakit seperti waw ni, dengan ya ni, dan dia ada mati di tengah. Mati di tengah. So kita masuk grup ni. Satu lagi grup yang jamak ni, jamak. Ni jamak kan?
Yang ni bukan jamak kan? Yang ni pun bukan jamak kan? Yang ni jamak kan? Tapi jamak ni ada tanwin ni. Mana ada baris. So mana apa nama jamak ni? Jamak taksir. Jamak yang bukan ada waw nun kan? Kalau jamak yang ada waw nun kita panggil jamak muzakkar salim kan? Dia bukan jenis tu. Jenis dia ni pecah. Rajulun tu 1, 2, 3. Kemudian ada alif di tengah pula. Tambah. Kemudian baris pun berubah. So maknanya pecah. Dia punya binaan tu dah dipecahkan. Harakat pun pecah. Binaan pun pecah. So kita panggil taksir, dipecahkan. Jamak yang telah dipecahkan binaan dia. Jadi artinya, mana-mana jamak taksir masuk dalam grup ni lah. Macam aklamun, pen-pen, masuk dalam grup ni. Jadi maksudnya, bila masuk grup ni, jadi i'rab dia ni, i'rab yang sama jenis. Menerima dhammah. Maknanya, kalau dia ni rafa', dirafa'kan dengan apa? Dengan dhammah. Kalau dia masuk dalam ayat ni, grup-grup ni masuk dalam ayat, dan dia tu dinasabkan. Maknanya dia mungkin jadi maf'ulun bih, mungkin jadi maf'ulun fihi, mungkin menjadi maf'ul lahu, mungkin menjadi hal, mungkin menjadi tamyiz, mungkin menjadi khabar kana dan sebagainya. Dan bila dia masuk dalam grup ni, mesti dia ada tanda kan? Tanda yang kita fathah. Ada tak selain daripada tanda fathah? Tanda bagi nasab. Ada? Ya. Huruf ya. Bukan harakat, tapi huruf. Huruf ya. Okey, kalau ja pula. Zaidun ni, dalam ayat dia masuk. Dalwung ke, rijal ni dia masuk dalam ayat, tiba-tiba orang bagi bawah dia kan? Tiba-tiba orang bagi bawah dia, maka ja dia ni, dia masuk dalam ja maksudnya, dia ni terletak selepas, contohnya, selepas huruf ja. Bi zaidin, bi dalwin, bi rijalin, bi aklamin, selepas huruf ja. Ataupun dia jadi apa? Dia jadi mudhafu ilaih. Contohnya sini kita kata tadi kan sayyaratu zaidin, kita kata tali kan hablu dalwin, tali timba, kereta-kereta lelaki-lelaki, sayyaratu rijalin. So kita baca bagi bawah kan. Jadi ada tak tanda-tanda lain daripada tu? Tanda untuk ja ni. Ada tak tanda lain? Ada. Ya. Kan huruf ya. Adakah golongan ni termasuk yang menerima ya? Tak. Kerana mereka ni, semua ni, hanya di-i'rabkan dengan baris saja. Sama ada baris dhammah, baris fathah, dan baris kasrah. Lepas tu, ya tadi, yang tukar kepada ya tadi, ataupun yang ada alif, ada waw, untuk kalimah mana? Ayat ni kita kata asnaf tadi. Jenis-jenis kita nak kenal, jenis-jenis kalimah yang macam ni, maka dia di-i'rabkan dengan baris apa ataupun dengan huruf apa. Kalau yang jenis pakai baris apa? Kalau yang di-i'rabkan dengan huruf apa? Faslun fi asnafi i'rabil isim. Fasal menyatakan tentang jenis-jenis i'rab isim. Jenis-jenis i'rab isim. Ada 9 jenis. Ada 9 jenis. So 9 jenis tu ringkasnya saya buat macam ni. Ada atau asnafin. Ada 9 jenis. 9 jenis. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 jenis i'rab isim. So sini kita tambah. Kita ada rafa', nasab dengan jar. Maknanya isim tu mesti masuk sama ada dalam rafa', dalam nasab, dalam jar. Baik, sekarang dia kata rafa' dulu. Kemudian barulah nasab. Kemudian yang ketiga barulah jar. Al-awwalu. Awwalu. Yang pertama, ayyakuna ar-raf'u. Baik, sekarang ni isim tu kemungkinan rafa'. Rafa' dia isim ni dirafa'kan dia bid-dhammah.
dhammati. Kalau rafa' dia dirafa'kan dengan harakat dhammah. Contohnya Zaidun. Wan nasbu ni ataf sini ni. Atas sini ni. Ayyakuna rafa' nombor 1. Dia jadi rafa' dengan baris dhammah. Ni baris dhammah. Dan kalau sebut rafa' kena ingat tu. Yang tadi saya dah bagi carta sikit kan. Mana rafa' ni kalau dia jadi fa'il, jadi mubtada, jadi khabar, jadi isim kana. Kemudian kalau nasab, dia dinasabkan dengan baris fathah. Zaidan. Wan nasbu bil fathati. Balik semula. Ayyakuna. Ambil situ. Ayyakunal jarru. Wal jarru. Dan dia dijarkan dengan baris kasrah. Kasrati. Zaidun akan jadi Zaidin. Maknanya dia kata, bahagian yang pertama ni, rafa' kalau dirafa'kan dengan dhammah. Kalau dinasabkan dengan fathah. Kalau dijarkan dengan baris kasrah. Isim yang mana akan masuk dalam grup ni? Yang terlibat dengan i'rab seperti ini. Wa yukhtassu, dikhususkan. I'rab yang seperti ini. Dikhususkan dengan, kalau kita dikhususkan kepada bilismi, isim yang mufradi. Zaid ni mufrad tak? Mufrad kan? Dan satu isim mufrad. Maknanya dia bukan jamak lah. Bukannya muslimuna lah kan? Bukan grup muslimuna. Bukan juga tasniah dua kan? Muslimani. Ni dua ni bukan mufrad kan? Ini tasniah. Yang ini jamak. Muzakkar salim. Tak masuk ni. Bil ismil mufradi dan munsarifi. Yakni bertanwin dan menerima 3 baris. Kan Zaid ni boleh terima 3 baris. Zaidun, Zaidan, Zaidin. So Zaid akan termasuklah. Rajul boleh tak? Tengok orang Arab baca rajul ni dia bubuh 3 baris. Rajulun, rajulan, rajulin. So bila boleh menerima 3 baris macam ni dan bertanwin, dia dinamakan munsarif dan dia bertanwin. Ada tanwin. So dia munsarif. Boleh menerima 3 baris dan bertanwin. Dinamakan munsarif. Kemudian belakang dia ni ada huruf yang terakhir kan? Huruf yang terakhir tu bukan huruf sakit. Bukan waw, bukan ya. So dia panggil huruf yang sihat. As-sahihi. Baik, huruf sahih ni, huruf yang sahih, ulama ilmu sarah lain. Pandangan mereka. Ulama nahu lain. Ulama nahu sahih tak sahih ni, dia tengok huruf belakang. Tapi ulama ilmu saraf, asalkan ada di bahagian mana-mana saja huruf waw dengan ya ni, dia kira kalimah tu kalimah yang bukan sahih. Bukan sahih. Macam qala kan? Tengok qala kan? Lam belakang tu huruf sihat. Tapi ni tak termasuk kalimah yang sihat sebab asal dia qawala. So tengah dia tu ada waw. Huruf tak sihat yang ditukar kepada alif. Tapi ahli nahwu mempertimbangkan huruf yang di belakang kalimah. Sebab kita nak i'rab belakang ni kan, kita tak consider dia ditukar ataupun tak ditukar. Kita kira harakat dia tu apa akan berlaku sekiranya duduk di belakang. So, wahuwa, yang ini sahih ni, wahuwa inda an-nuhati, di sisi para ahli nahwu. Ialah sesuatu yang la yakunu, tidak wujud, fi akhirihi, pada akhir kalimah dia, harfu, huruf yang sakit. Illatin. Kebetulan ni dia sebut huruf sahih ni. Kalimah yang mufrad tu, yang munsarif tu, yang ada tanwin tu. Kan? So kalimah ni, dia mesti sihat. Jadi orang confuse, sihat ni apa benda? Sihat di sisi ulama mana? Ulama saraf ke ulama nahwu? Dia kata di sisi ulama nahwu, iaitu kalau hujung huruf dia tu bebas daripada huruf sakit, maka kalimah tu sahih, sihat, sejahtera. Contoh,
Contoh yang grup ni grup yang pertama ni. Jenis kalimah yang akan di'irabkan dengan rafa' dengan baris dhammah. Kalau dia jadi nasab dengan baris fathah. Kalau dia jadi jar, dia dibariskan dengan baris kasrah. Ialah kazaidin. Seperti Zaid. Yang ni belum masuk ayat lagi ni. Ni bukan contoh dia. Contoh bila dia masuk ayat. Contoh yang sini kan, masuk ayat. Ja'ani Zaidun wa dalwun wa zabyun wa rijalun. Contohnya, Ja'ani Zaidun kan. Bagi hadapan kan. Sebab dia fa'il. Yang ni, Ra'aitu Zaidan kan. Bagi atas kan. Sebab apa? Maf'ul. Kan tadi kita kata, kalau maf'ul masuk dalam grup, nasab. So, kalau nasab tadi, dengan tanda apa? Dia kata tanda dengan fathah. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam grup ni. Jenis isim yang mufrad munsharif sahih. Baik. Dia kata kalau jenis kalimah ni dia dijarkan dengan kasrah. Contohnya marar tu, aku melalui bi kan, huruf jar kan. Kena baca Zaidin lah. Sebab selepas huruf jar, kalimah kalau dia jenis ni mufrad munsharif sahih ni, dia kena bagi bawah. Dan dia dijarkan oleh bi. Marar tu bi Zaid. Kita tahu dah Zaid ni baca macam mana. Cuma belakang je kita tak tahu. Zaid kita tahu. Zaidun kita tahu kan. So bila dia masuk ayat kita tak tahu Zaidun ke, Zaidan ke, Zaidin. Kalau Zaidan ni senanglah sebab dia ada alif tu. Ni kalau dua ni. Kalau dia masa dia tak ada baris kan. Macam ni kan. Mana ada baris ni sebelum ni. Yang ni asal tak ada baris. So kita bariskan dengan baris bawah. Okey, satu jenis dia kata. Jenis yang kedua dikhususkan wa yukhtassu bil jari isim yang mengikut majra ikutan kalimah yang sahih ni, as-sahihi. Jari mana berlari. Berlari di tempat larian. Berlari di tempat larian. Maknanya dia duduk dalam platform yang sama lah. Dia berada dalam platform yang sama. Biljari. Dikhususkan untuk isim yang dia itu bergerak, dia berjalan dia mengikut perjalanan kalimah yang atas ni. Yang mengikut kalimah sahih. Iaitu wahwa. Apakah jenis yang kita panggil? Ni satu istilah. Jari majra. Maknanya dia follow lah. Follow hukum yang sama. Asalnya maknanya berlari kan. Berlari di tempat larian yang sama. Dengan yang sahih. Yang atas ni. Asalnya dia bukan sahih lah sebab dia berakhir dengan waw dengan ya. Tapi sebab dia baca sama dengan yang ni, maka kita masuk dalam grup ni. Wahwa, kalimah yang jenis jari majra sahih ni, ialah ma yakunu, sesuatu yang ada fi akhirihi. Pada akhir kalimah dia, ada huruf wawun. Ini isim kana lah. Yakunu wawun au yaun fi akhirihi. Isim yang ada waw di belakang dia, ada ya di belakang dia. Dan ma qablahuma, sebelum huruf waw dan ya ni, sebelum kedua-duanya, sebelum waw dan ya ni, ada huruf sakin, sakinun. Contohnya, dalwun. Ini ka dalwin. Dalwin, dalwun kan? Boleh tak kita kata dia ni mufrad munsharif sahih? Tak boleh. Sebab ada waw belakang. Tapi orang Arab tengok bila dia disakinkan di sini, kalau ada huruf sakit, bila kita matikan tengah dia, dia jadi ringan disebut. Orang Arab lah. Orang Arab dulu, bila baca dalwun, dia rasa ringan. So, dia tak perlu gugur-gugurkan waw. Jadi, bila tak gugur, dia masuk grup ni lah. Dari segi hukum. Dalwun, dalwan, dalwin. Walaupun dia ada huruf illah. Waw tadi. Samalah juga dengan zabyin. Ka zabyin. Jadi, ni kijang yang ni timba. Timba, yang ni kijang. Zabyin. Ka zabyin. Jadi, zabyun. Ada ya di belakang. Sepatutnya, ya ni akan tercabut. Tapi oleh kerana dia sakin di sini, ada sakin di huruf di tengah, maka sebutannya tidak berat. Jadi ringan disebut. Yang ini dapat disebut dengan lancar dan ringan.
So bila ringan, dia boleh terima 3 baris lah. Zabyun, zabyan, dan zabyin. Okay, cuba tengok. Ja'ani, telah datang kepada aku. Zaid kita sebut tadi kan. Zaid dan juga timba. So timba mari. Ja'ani. So dia fa'il kan. So fa'il masuk dalam grup rafa'. So baca dengan dalwun. So ja'ani zaidun wa dalwun. Yang ni pun masuk grup mana? Jari majra sahih. Masih semua fa'il kan. Ni fa'il. Fa'il. So fa'il hukum dia rafa'. Cuma kita nak tahu baris apa nak bubuh tu. So oleh kerana dia masuk dalam grup yang ni, maka barisnya baris hadapan. Bukannya pakai waw. Bukannya pakai alif. So dengan tanwin. Sebab dia masuk munsarif ni, bertanwin ni. Dan dia ni masuk dalam hukum munsarif. Jadi dalwun wa zabyun. Jadi telah datang kepada aku Zaid dan juga timba dan juga kijang. Semua baris hadapan. Kerana semuanya jadi fa'il. Fa'il tadi masuk dalam grup rafa'. So, rafa' nak baca dengan baris apa? Baris dhammah lah. Sebab dia masuk dalam grup ni, grup ni. Okey. Baik. Yang tadi, ni dirafa'kan. Kalau dinasabkan, so dinasabkan mesti jadi maf'ul kan? Kebetulan yang ayat dia buat ni maf'ulun bih. Zaidan maf'ulun bih. So maf'ulun bih hukum dia nasab. Nasab tu dengan baris apa? Baris fathah. Kerana masuk dalam grup ni. Grup ni dan grup ni. Jadi ra'aitu Zaidan wa dalwan. Baca dalwan. Yang ni wa zabyan. Aku melihat Zaid. Aku melihat timba. Aku melihat kijang. Semua bagi atas. Semua bertanwin. Jari majra as-sahih. Okey, untuk yang ni, kalau baris bawah dua aja sebab kan? Sama ada dia jadi mudhafu ilaih ataupun selepas huruf jar kan? Okey, tengok sini. Marartu, aku melalui bi Zaidin kan? Selepas bi, yakni huruf ba, baca bawah kan? Ni waw ni ataf lah artinya. Marartu bi dalwin. Marartu bi zabyin. Kalau kita buang waw tu, asalnya mana? Marartu bi Zaidin, marartu bi dalwin, marartu bi zabyin. So kita bubuh waw tu tak perlulah diulang. Baba tu banyak kali. Marartu bi Zaidin wa dalwin wa zabyin. So maknanya kalau pengajian ilmiah tu, so kita beritahulah marartu ni kan, ini fi'il, ini fa'ilnya. Kemudian ba tu huruf jar, dia tu amil. So dia akan menjarkan isim. Okey, menjarkan isim dengan baris apa? Yang ni baris kasrah sebab dia Zaid ni termasuk dalam kelompok isim mufrad yang munsarif, yang sahih, yang akan dijarkan dengan baris kasrah. Sama lah dengan dalwun. So dalwun ni menerima kesan bi. Bi ni amil dia. Dia menjarkan dalwin. Sebab selepas huruf harfu jar mestilah dijarkan. Cuma kita nak tahu jar ni dengan baris ke dengan huruf? Dengan baris. Cuma baris tu baris apa pula? Kemungkinan baris fathah. Tak, dia kata baris kasrah. Sebab termasuk dalam jari majras sahih. Dihukumkan dia dengan hukum sahih seperti yang atas ni. Okay, dah habis dah. Tadi nombor 1. Ni nombor 1. Ni nombor 2. Jenis yang ketiga. Dirafa'kan dengan dhammah. Dinasabkan dengan fathah. Dijarkan dengan kasrah. Iaitu jamak mukassar. Yani yukhtassu dikhususkan bil jam'i dengan jamak al-mukassari. Jamak yang dipecahkan. So jamak mukassar biasanya disebut jamak jam'u taksir. Jamak taksir. Ataupun kita nak buat sifat mausuf, kita kata al-jam'u al-mukassaru. Jamak yang dipecahkan. Yang ni jamak pemecahan. Okey, dia jamak. Kemudian jamak pula jenis pecah tadi. Macam rajulun tadi. Dipecahkan jadi rijal. Lawan dia jamak muzakkar salim. Kemudian dia munsarif. Maknanya dia ada tanwin. Jamak al-mukassaril
munsarifi. Dia ada tanwin. Ka seperti rijalin. Seperti rijal. Lelaki-lelaki. Okey, kita tengok. Rafa', nasab dan jar. Contoh yang dia bagi sekarang ni, rafa' bila dia jadi fa'il. Nasab bila dia jadi maf'ulun bih. Jar selepas huruf jar. B. Baik, contohnya. Ja'ani Zaid kita dah sebut dah. Dalwun kita dah sebut dah. Zabiyun kita sebut dah. Jadi, ja'ani rijalun. Yang ni dia sebut sekaligus je. Sebut sekaligus nak jimat. Maknanya ja'ani Zaidun wa dalwun wa zabiyun wa rijalun. Kalau kita asing-asingkan, kita buanglah yang ni. Ja'ani rijalun. Telah datang kepada aku para lelaki. Lelaki ni kalau dalam ayat ni jadi apa? Kita kata pelaku perbuatan sebab dia datang. Fa'il. So fa'il ni masuk dalam grup mana? Yang tadi yang kita tengok ni fa'il ni. Ni fa'il ni kan? Masuk dalam grup rafa' kan? So bila masuk dalam grup rafa' kita nak tengok the sign. Apa dia? Tanda dia. So tanda dia kan dengan baris kan? Kalau dia masuk dalam grup ni lah. Kalau dia masuk dalam grup yang ni, dirafa'kan dengan baris dhammah, dia dinasabkan dengan baris fathah, dijarkan dengan baris kasrah. So kalau dirafa'kan dengan baris dhammah, termasuklah jamak taksir yang jenis bertanwin. Contohnya rijal kan? Jadi bolehlah kita baca ja'ani rijalun. Kita tak baca ja'ani rijalin. Bukan ja'ani rijalan. Bukan. Sebab dia fa'il kan? Kalau dia maf'ulun bih, barulah baca wa ra'aitu, aku melihat. Yang ni sudah dah. Yang ni rijalan. Ra'aitu rijalan. So dia nak jimat, dia kata ra'aitu Zaidan wa dalwan wa zabyan wa rijalan. Semua jadi maf'ulun bih. Okey. Rijal ni juga dia kata dijarkan dengan kasrah. Kerana dia masuk dalam kumpulan ni. Kumpulan yang dikhususkan dengan i'rab yang seperti ini ialah jamak taksir yang munsharif, iaitu rijal. Cuba buat. Marartu, aku melalui. Arab pakai, kalau marra, dia kena pakai B. Melalui something. Kena pakai B. Jangan terjemah melalui dengan. Melalui something. Melalui Zaid, melalui rumah, melalui dia. So, marartu bi Zaidin dah sudah. Marartu bi Dalwin sudah dah. Marartu bi Zabyin sudah dah. Aku melalui sekarang ni rijalin. So kalau kita buat sini marartu bi rijalin. Nampak tak? So ada 3 je lah. Maknanya i'rab yang jenis kalau dia tu rafa' dia akan didammahkan. Kalau dia tu nasab dia akan difathahkan. Kalau dia tu jar dia akan dikasrahkan dengan baris kasrah lah. Ini semua baris lah ni. Dhammah, fathah, kasrah. Yang kena ingat, satu je dia bagi sini. Sini contoh dia menjadi fa'il, maf'ulun bih dan juga jar je. Sedangkan kita ada di sini, kemungkinan tadi, semua tadi, Zaid ke, Dalwun ke, Zabyun ke, Rijal ke, semua contoh tu, kemungkinan dia boleh jadi fa'il. Sekarang ni dia jadi fa'il. Kemungkinan dia jadi mubtada. Kemungkinan dia jadi khabar. Kemungkinan dia jadi isim kana. Kemungkinan dia jadi khabar inna. Artinya dia rafa' lah. Juga yang tadi dia bagi dia jadi maf'ulun bih aja. Semua tu jadi maf'ulun bih aja. Tapi dalam ayat kemungkinan dia jadi maf'ul fihi. Kemungkinan dia jadi maf'ul lahu. Kemungkinan dia jadi hal. Kemungkinan dia jadi tamyiz. Kemungkinan dia jadi khabar kana dan sebagainya. Maknanya semua jenis-jenis yang termasuk dalam grup nasab. Yang ni mudah sekali. Jar. Dia bagi satu aja. Yakni kalimah tu selepas huruf jar. Jadi semua kalimah tadi kemungkinan dia akan masuk grup jar dan akan dikasrahkan, akan dijarkan dengan baris kasrah kan. Bila dia menjadi mudhafu ilaihi. Yakni berlakunya pemilikan. Contohnya kalau dalam hadis kan. Kalau kita kata ilmu tentang perawi-perawi. Ilmu tentang perawi-perawi ini kita panggil ilmu rijal. So rijal ni masuk grup mana tadi? Jamak taksir. Masuk di'irabkan cara mana? Di'irabkan
Kalau dia tu jar, maka di'irabkan dengan baris kasrah. So ni possession kan ni? Ilmu berkenaan dengan rijal. The knowledge of the perawi, narrators. Pengetahuan tentang perawi-perawi. So sini akan jadi ilmu rijal, bukan lu, bukan juga la, tetapi li. Ilmu rijali. Dia kata ada 9 kan? So kita baru 1 je baru ni. Baru 1 je. So maknanya kita baru sini baru. Baru sini baru. Maknanya sini grup yang pertama ni ialah grup yang seperti Zaidun, seperti Dalwun dan juga Zabyun dan juga Rijalun. Yang ni nama dia, sebut boleh Zaid, maknanya seperti Rajulun lagi boleh kan? Apa-apa saja lah isim. Grup ni nama dia Mufrad, Munsarif, kemudian Sahih. Yang ni nama dia Jari, Majra, Sahih. Yang ni nama dia jamak taksir. So cari dalam dictionary kata nama yang mempunyai jamak taksir. Kebanyakan kata nama mempunyai jamak dalam bentuk jamak taksir. Seperti qalam jadi aqlamun, akmarun, bulan-bulan. Okey. So kita akan lalu nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dalam banyak-banyak kita ngaji tu kan, yang kita sebut tadi macam-macam tadi kan, kadang-kadang kita tak ingat. Yang pentingnya kita ingat yang ni aja. Contoh dia ni. Yang ni. Ingat yang ni. Ja'ani Zaidun wa Dalun wa Zabyun wa Rijalun. Kemudian ra'aitu Zaidan wa Dalwan wa Zabyan wa Rijalan. Kemudian marartu bi Zaidin wa Dalwin wa Zabyin wa Rijalin. Itu saja kesimpulan. Ingat yang ni aja. So dia automatik kita akan ingat, oh jenis macam ni. Oh jenis ni. Oh jenis ni, jenis ni, jenis ni. Mana ini contoh rafa', ini contoh nasab, ini contoh jar. Wallahu a'lam bis-shawab.